don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim ketika berucap di sidang kemuncak anti rasuah. Sebelum tu saya baca sedikit kat musyrik ini. Anwar, aneh pembangkang membisu SPRM siasat maha kaya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyela tindakan pembangkang yang didakwa membisu dan tidak menyatakan sokongan terhadap SPRM yang menyiasat golongan maha kaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Okey, mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Tak dapat tangkap hari ini, esok kami tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap. Mana-mana negara yang menggagaskan perubahan, dalam konteks kita, Madani, itu juga menghadapi risiko. Apatah lagi negara yang biasa dengan budaya rasuah ini. Dari atas sampai ke bawah. Dianggap ini satu budaya. Rasuah sudah jadi sistemik dalam negara. Jadi jangan anggap ini mudah. Jangan anggap kerja Tan Zia Azam atau keluarga di SPRM itu suatu perkara yang mudah. Kerana musuhnya besar. Dan musuhnya bukan kerdil. Musuhnya itu gergasi. Orang-orang yang maha kaya, malah di antara yang paling kaya dalam negara. Mereka tidak akan berdiam. Mereka menguasai media. Mereka menguasai ahli-ahli parlimen tentunya. Malah kan pengaruh parti. Ada di antara mereka mengasaskan parti. Semata-mata untuk mengekang semangat perubahan ini. Dan kerana mereka terdidik dan punya dana yang besar, mereka punya kecanggihan, kepintaran dan kuasa dan pengaruh. Sebab itu waspada. Kita ada pilihan dalam negara Madani. Untuk berundur atau melangkah terus, membujur lalu melintang patah. Saya pilih membujur lalu melintang patah. Kerana ini sahaja jaminan masa depan. So lihat masalah tata kelola, integriti, anti rasuah. Ini bukan slogan. Ini bukan soal agenda politik. Ini agenda menyelamatkan bangsa. Negara ini sudah selesa. Sudah mangli. Dengan budaya begini. Selama begini, lama, puluhan tahun. Ada tokoh-tokoh besar penyakau yang dibiarkan mengambil harta puluhan tahun tak pernah dan tak berani disinggung, disentuh. Kerana pihak penguasa di atas itu mendukung, melindungi mereka. Saudara, apa akibatnya? Negara akan miskin. Rakyat di bawah tak terbela. Gaji penjawat awam, upah penanam padi, getah, pekebun kecil getah, pekerja-pekerja tak mungkin dapat dibela kerana ketirisan terlalu besar. Kalau satu kontrak itu 1,6 bilion, terpaksa diangkat jadi 1,8 atau 9 bilion. 300 juta tambahan itu untuk beberapa tokoh atau kroni mereka. Dan dari mana uang itu? Dari dana dan tabung pemerintah. Kalau satu kontrak 300 juta, kita ada 1,000 kontrak. Dari puluhan bilion. Hilang di tangan puak tertentu. So lihat di parlimen dalam beberapa hari ini, so lihat ada yang seolah-olah menggelupur, marah terus. Saya pun tak faham. Marah, benci. Dan tidak ada satu suara kalau di kalangan pembangkang yang nak menyokong langkah pemberantasan rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa pembangkang, bila ada cadangan
pemerintah pada ketika itu mengusulkan penubuhan SPRM, saya dukung. Kalau ada langkah yang berani, saya dukung. Malah saya kata, mengapa belum cukup berani? Dan kalau sudah lihat dalam media sosial, istilah penyakau itu paling ditakuti dan dimarah dan digeruni oleh setengah puak. Saya heran. Padahal amalan penyakau itu menyeluruh. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dia dianggap di kalangan paling maha kaya. Belum ada suara dari pembangkang yang menyokong. Malah ada yang membela. Dia kata Anwar ini belum habis dengan dendam kesumatnya. Ini cerita lama. Saya nak tanya saudara. Kalau hari ini saya kumpul 10 bilion masuk poket saya dan saya gunakan untuk memperkayakan diri, keluarga dan harta seluruh dunia. Kemudian 7 tahun kemudian setelah saya bersara atau lebih awal, saya tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, ini dendam. Sudahlah, dia pun dah tua. Inilah penyakit yang akan menjalar dan akan melemah, longlaikan semangat bangsa. Kita harus beri mesej yang jelas. Kamu rompak harta negara, kamu curi wang rakyat, tak dapat tangkap hari ini, esok kami tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap. Barulah boleh negara diselamatkan, saudara. Kita hari ini menanggung hutang 1,5 triliun ringgit. Kalau kita lihat kontrak sebut saja. Jana Wibawa, tiris. Spenco, tiris. Projek tempatan banjir, tiris. Minyak mentah. Minyak masak ni pun disakau juga. Diesel bocor. Jadi negara apa ini? Dan oleh itu pimpinan tidak ada keberanian. Semua kontrak terus saja. Saya beritahu rakan-rakan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelurusi cara terperinci. Apakah proses itu telus? Apakah bersih? Apakah tidak boleh dijimatkan? Dari semua hal. Beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja. Teliti. Supaya wang rakyat diselamatkan. Dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita. Tidak. Pulang kepada rakyat. Sebab itu saya kata, pelarasan gaji. Tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari maha kaya belaka. Gaji penyewa awam yang setia dan sokong dan kerja bertukus lumus, ada sebagian kecil yang kurang. Ya betul. Itu kita akan teliti. Tapi majoritinya kerja dengan baik. Tapi tidak ada pelarasan gaji. Tidak ada yang kuasa mengkaji. Seperti mana lazim berlaku tiap 10 tahun. Saya warisi sistem. Hutang berlumbuk. Defisit masa itu 56%. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita turunkan defisit kepada 5%. Ya. Tetapi dalam kurangkan defisit, tangguhkan beberapa projek raksasa, saya masih bersama KSN, KPPA dan jemaah menteri memutuskan akan terus melaksanakan pelarasan gaji tahun ini juga kepada penjawat awam. Ya. Tapi sudah harus kerjasama. Tolong selamatkan negara ini. Halang agensi-agensi, jabatan-jabatan dari meneruskan kebocoran. Lapor sesiapa yang melanggar. Baru
boleh kita serahkan pada SPRM untuk bertindak. Ini bukan kerja SPRM sahaja. Ini kerja kita. Dengar, lapor. Jangan fitnah. Jangan khianat. Kita saya baca detail sedikit lagi. Malah Anwar mendakwa ada kalangan pemimpin pembangkang membela tokoh besar mahakaya yang berdepan sihatan oleh agensi rasuah berkenaan. Kata Anwar, lebih malang lagi apabila pendakwaan dibuat pihak berkenaan bertindak menyalahkannya dengan menuduh ia kerana dendam kasumat. Saya lihat di Parlimen pembangkang menggelupur seolah-olah marah, benci dan tak ada suara pembangkang yang sokong langkah mementerah rasuah. Bagi saya aneh. Okey tuan-tuan. Biasalah bila PN banyak yang kena siasat jana wibawa, memanglah bisinglah dia orang. Mungkin dana untuk dia orang dah berkurang. Itulah lagi bisinglah dia orang. Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kajian apa-apa dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.